Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya Masa Bayu masih lagi, alhamdulillah Allah berikan nafas untuk dapat sekali lagi kita bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan untuk kita meneruskan lagi sisa-sisa nafas yang masih ada pada hari ini. Esok kita tak tahu lagi lah macam mana, ada tak ada. Apapun, selagi kita masih dapat bernafas, maka selagi itu tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita permudahkan mana yang susah, mana yang sukar itu kita permudahkan, mana yang sempit itu kita lapangkan, mana yang keliru itu kita perjelaskan, mana yang keruh itu kita jernihkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang telah pun saya usulkan, yang telah saya janjikan, semalam telah pun lengkap kisah tentang watak ataupun kisah tentang Imam Mahdi. Maka hari ini saya akan mulakan episod yang pertama tentang sosok yang lagi satu, namanya yang digelar Dajjal. Satu kisah yang sangat sangat misteri, dengan begitu banyak variasi-variasi cerita, variasi-variasi penyampaian daripada berbagai-bagai ilmuwan, daripada berbagai-bagai pihak. Maka sekali lagi saya Masa Bayu ingin membuka ruang, membuka pintu kepada satu lagi sumber yang sebenarnya sebagaimana yang telah saya sampaikan daripada kisah-kisah yang terdahulu, berkait apa juga perkara, maka saya akan pegang dan saya akan rujukkan kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dunia ini adalah sementara. Namun dalam dunia yang sementara ini akan menentukan kehidupan di negeri akhirat yang kekal abadi. Tidak akan dapat kita merasakan ataupun kita menemui negeri akhirat sekiranya kita tidak menempuh perjalanan di dunia. Perjalanan yang penuh dengan sumber-sumber yang akan memberikan kita kebahagiaan di negeri yang kekal abadi, yakni di akhirat. Sekiranya kita memilih untuk menjadi petani-petani yang menanam, yang memakmurkan tanah muka bumi dengan hasil-hasil yang akan dapat diberikan manfaat kepada yang lain. Namun dalam masa yang sama, bumi boleh menjadi sebagai tempat yang akan menghimpunkan modal-modal untuk azab sengsara di negeri akhirat yang kekal abadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila berbalik tentang persoalan kebatilan di akhir zaman, maka sosok Dajjal adalah watak yang akan dijadikan sebagai pameran di hadapan, watak yang sentiasa akan diberikan penjelasan oleh berbagai ilmuwan tentang wujudnya sosok, tentang wujudnya satu makhluk yang dengan datangnya beliau akan merosakkan muka bumi dengan segala macam fitnah, yang akan merosakkan muka bumi dengan segala macam dakyah-dakyah yang akan menyebabkan huru-hara di atas muka bumi, yang katanya akan menjadikan manusia itu lupa kepada Tuhan, lupa kepada segala perkara yang telah pun disampaikan oleh utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah daripada awal lagi sehinggalah ke yang terakhir, yakni junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang telah saya nyatakan dan saya yakin daripada setiap episod-episod yang terdahulu yang telah pun saya jelaskan, bagaimana saya mengupas, bagaimana saya merujukkan perkara-perkara realiti kepada tuan-tuan dan puan-puan berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka sebegitu jugalah harus kita lakukan apabila kita mulai berada pada persoalan-persoalan yang berkait dengan Dajjal. Maka rujuklah kepada Al-Quran kembali tuan-tuan dan puan-puan,
Janganlah kita melihat dan mencari daripada sumber-sumber yang tidak pasti, sumber-sumber yang akan menenggelamkan kita lebih dalam ke dalam jurang-jurang yang tidak ada penghujungnya, yang mana jurang-jurang hitam yang akan diselimuti lagi dengan kehitaman dan tambah lagi kehitaman. Tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal kisah besar. Mata satu atas sosok yang disampaikan oleh mana-mana ilmuwan dunia hari ini. Satu sifat yang sebenarnya mengerikan sehingga wujudlah rasa haru biru yang menyebabkan rasa tidak serba-serbi senang kepada manusia-manusia di atas muka bumi. Sosok yang telah digambarkan dengan memiliki fizik-fizik yang meloyakan, fizik-fizik yang dikatakan akan menyebabkan manusia itu tidak akan dapat melihat cahaya kebenaran. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pula dengan pandangan masa bayu? Bagaimana pula pandangan masa bayu tentang soal Dajjal sebenar-benarnya? Maka apa yang ingin saya sampaikan, ada 7 episod, ada 7 siri yang akan saya hubungkan tentang persoalan Dajjal. Kerana saya tidak akan membawa perkara umum kepada tuan-tuan dan puan-puan, atau perkara yang menjadikan sebagai satu ramalan, ataupun perkara yang sebagai satu andaian. Saya akan menjelaskan realiti siapakah Dajjal sebenarnya, untuk tuan-tuan dan puan-puan mula berfikir kembali. Kerana persoalan fikir telah pun saya bentangkan, telah pun saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam siri-siri yang sebelum ini. Maka saatnya untuk tuan-tuan dan puan-puan mula mengadaptasikan, mula merealitikan pemikiran tuan-tuan dan puan-puan apabila setiap perkara yang akan saya sampaikan memerlukan tuan-tuan dan puan-puan berada pada posisi berfikir. Tanpa berfikir, maka tuan-tuan dan puan-puan akan kembali tenggelam di dalam hayalan. Dajjal adalah satu sosok yang dikatakan membawa kebatilan. Maka jawapannya itu pada saya untuk disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, memanglah benar apabila disebut saja Dajjal membawa kebatilan. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang telah saya nyatakan, tidak ada pertentangan atas perbezaan. Tuan-tuan dan puan-puan masih boleh meneruskan apa yang tuan-tuan dan puan-puan fahami setakat ini. Namun jika ingin membuka ruang tuan-tuan dan puan-puan kepada perkara daripada masa bayu, maka tuan-tuan dan puan-puan bolehlah fikirkan, menerima atau tidak menerima. Bagi saya itu hanyalah sebagai penyampaian untuk difikirkan. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kepada apa yang telah saya kaji, berdasarkan kepada segala perjalanan yang telah saya tempuhi, Dajjal itu adalah satu sifat yang tidak sebagaimana yang dinyatakan di dalam kebanyakan kisah-kisah yang ada di dunia pada hari ini. Sesungguhnya dia adalah watak yang telah dijadikan sebagai satu ciptaan yang realitinya ciptaan itu bukanlah atas sosok yang ada, atas sifat baharu. Dajjal adalah sifat yang telah wujud lama tuan-tuan dan puan-puan. Dajjal telah ada lebih awal daripada apa yang dijangkakan oleh mereka-mereka yang sedang mengkaji siapakah Dajjal sebenarnya. Dajjal bukanlah bermata satu sebagaimana yang dinyatakan. Saya akan jelaskan satu persatu. Saya akan menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan meletakkan fakta-fakta yang akan boleh dicanai, yang akan boleh difikirkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Dunia adalah satu ruang yang akan menghubungkan kita kepada lagi satu ruang. Maka permulaan kepada dunia ini, di mana dihuni oleh kita, yakni manusia, anak cucu Adam, maka daripada situ Adam telah pun diberikan satu amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan agar anak cucunya, dirinya akan dapat menjelaskan dan memposisikan realiti bahawa Allah itu wujud, Allah itu maha benar. Maka tuan-tuan dan puan-puan, daripada itulah maka persoalan topik hari ini akan saya kupaskan terlebih dahulu. Masih panjang lagi,
masih kita punya waktu lagi untuk kita berbicara, untuk kita saling mengupas dan membahaskan topik tentang Dajjal, maka saya akan sentuh terlebih dahulu asas persoalan pengenalan Dajjal bahagian yang pertama. Untuk kita mengenal Dajjal, tuan-tuan dan puan-puan, ada dua perkara yang utama. Kemudian saya akan berikan 4 sifat yang asas kepada Dajjal untuk tuan-tuan dan puan-puan memahami, untuk dapat dijadikan sebagai satu formula untuk mengkaji. Maka apakah dua perkara pertama yang harus diambil kira dalam soal ini? Maka untuk itu kita kembali kepada permulaan kejadian Adam. Maka daripada situlah kita akan dapat jawapan dua perkara yang akan saya perjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apakah dua perkara tersebut? Perkara yang nyata dan perkara yang gaib. Apakah yang disebutkan perkara yang nyata? Yang boleh kita lihat, yang boleh kita pegang, tangible factor, sesuatu yang jelas, boleh didengar, boleh dilihat dengan mata kita. Maka sesuatu yang wujud dengan meletakkan posisi yang boleh dikaji secara langsung, empirical prosesnya, secara saintifik, secara hitungan, itu adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, sesuatu yang gaib. Gaib dalam arti kata lain, tidak mampu kita merungkai, tidak mampu kita melihat kerana panca indera kita tidak akan mampu menggambarkan kegaiban dengan satu lakaran yang jelas. Perkara-perkara yang dikatakan gaib adalah perkara-perkara yang tidak ada pengetahuan kepada makhluk melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara yang sentiasa akan menyebabkan kita berada di dalam keadaan berbalah di antara satu sama lain, bukan kepada perkara yang nyata ataupun perkara yang fizik, tetapi perkara yang gaib akan menjadikan sebagai pintu yang akan menjadikan manusia saling berbalah di antara satu sama lain. Kerana pada persoalan gaib, tuan-tuan dan perempuan, itu adalah perkara yang tidak ada pengetahuan kepada mana-mana makhluk. Hatta malaikat sendiri tidak mengetahui apakah yang gaib. Maka tidak ada manusia, tidak ada makhluk, tidak ada mana-mana kekuatan ilmuwan yang mampu merungkai persoalan gaib. Kerana telah pun diterangkan di dalam Al-Quran berulang-ulang kali tentang persoalan-persoalan bahawa sesungguhnya tidak ada manusia yang mengetahui apa juga perkara-perkara yang gaib, kecuali kepada Rasul tertentu atas faktor tanggungjawab dan amanah yang perlu dia lakukan. Itu pun tertentu. Dalam arti kata lain, kegaiban itu masih gaib kepada manusia. Walaupun dia seorang Rasul, seorang utusan, dia akan mendapat pengetahuan. Gaib bermakna dia mendapat, bukan dia memiliki secara langsung pada dirinya sendiri, tetapi dia beritahu oleh Allah atas faktor tanggungjawab yang perlu dia laksanakan. Maka itulah had persoalan gaib dan yang nyata. Gaib tidak ada yang memiliki pengetahuan. Yang nyata secara umum semua boleh mendapatkan pengetahuan. Boleh dilakukan kajian-kajian, boleh dilakukan penilaian-penilaian, boleh dilakukan penelitian-penelitian. Tetapi apabila datang persoalan gaib, maka tuan-tuan dan puan-puan, di sinilah datangnya peranan Dajjal. Di sinilah datangnya kekuatan Dajjal. Dan di sinilah datangnya mainan Dajjal. Kenapa saya berkata begitu, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana Dajjal tahu bahawa tidak ada makhluk yang tahu tentang persoalan gaib termasuk dirinya. Maka daripada situ, dia mengenal hukum Allah, hakikat bahawa manusia tidak ada upaya, tidak ada jalan mengetahui perkara yang gaib. Di situlah duduknya Dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan, bila balik kepada sosok Imam Mahdi, Imam Mahdi fizik ya tuan-tuan dan puan-puan, ada sifat dia yang jelas, ada kedudukan dia yang jelas. Dia memiliki sifat yang sama sebagaimana kita manusia. Dia adalah manusia yang berjalan di atas muka bumi. Dia adalah sifat yang makan dan minum sebagaimana manusia. Kerana dia menjadi pemimpin kepada manusia,
maka dia datang dengan sifat manusia dan dia berada dalam dunia yang nyata, berpijak di bumi yang nyata. Namun apabila kita melihat dan mula merungkai persoalan yang berbalik kepada Dajjal, maka Dajjal duduk di dalam dunia yang tidak nyata, dunia yang gaib, dunia yang penuh dengan persoalan-persoalan, dunia yang penuh dengan misteri-misteri, dunia yang penuh dengan segala perkara-perkara yang tidak akan ada hujung pangkalnya. Maka itulah kekuatan yang ada pada Dajjal. Maka di dalam istilah keilmuan, dalam istilah ilmiah tuan-tuan dan puan-puan, maka di sini yang dikatakan practicality dan yang tidak praktikal. Sesuatu yang boleh diterima oleh akal dan perkara yang tidak masuk akal. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dua perkara yang saya maksudkan tadi, yang nyata dan yang gaib, adalah kekuatan yang akan digunakan oleh Dajjal hanyalah satu sahaja, kekuatan yang gaib. Kekuatan yang akan menyimpang siurkan manusia pada perkara yang sama. Perkara yang akan menjadi perbezaan-perbezaan hingga menghasilkan perbalahan sesama mereka. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apakah relevannya kaitan dengan apa yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Dengan gaib, dengan persoalan gaib berbalik kepada Dajjal. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, realiti sebenar-benar Dajjal bertentang dengan Imam Mahdi atas sifat yang saya telah jelaskan tadi, iaitu di antara gaib dengan nyata. Setiap sesuatu itu datang berpasang-pasang dan setiap sesuatu itu datang dengan sifat yang seimbang. Telah saya jelaskan dalam video saya berulang-ulang kali sebelum ini. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apabila Imam Mahdi sifatnya fizikal, apabila Imam Mahdi sifatnya realiti yang boleh kita pegang, boleh kita lihat, yang boleh kita dapatkan penjelasan secara khusus, secara fizikal, secara umum, maka datanglah pasangannya sesuatu yang tidak akan datang dengan fizikal, tidak akan datang dengan suasana yang nyata, tidak akan datang dalam suasana yang boleh kita pegang, kerana dia akan datang dengan cara gaib. Dia akan datang dengan cara tidak mampu kita lihat. Dia akan datang dengan satu sifat yang tidak akan mampu kita perhatikan, tapi dia ada. Sebagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu gaib. Sebagaimana keimanan kita kepada malaikat, malaikat itu gaib. Sebagaimana keimanan kita kepada akhirat yang belum berlaku, maka itu juga gaib. Sebagaimana kita mempercayai, meyakini tentang adanya kiamat yang belum berlaku, itu juga gaib. Maka keimanan atas gaib dan yang nyata itu adalah paksi kepada orang-orang Islam yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ada jawapan tentang yang nyata dan tentang yang gaib. Di dalam Al-Quran itu ada dua bahasa yang harus kita fahami, ada dua keadaan harus kita fahami, iaitu bahasa yang tersurat dan bahasa yang tersirat. Dalam arti kata lain, apa yang nyata dijelaskan senyata-nyatanya yang ada dalam Al-Quran, dan apa yang gaib dijelaskan sejelas-jelasnya apa yang ada di dalam Al-Quran untuk kita fahami. Maka dengan berpegang kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu kalam Allah, Al-Quran itu penyataan Allah, maka apa juga yang dikatakan gaib pada sifat makhluk, bukan pada sifat Allah, sesungguhnya Al-Quran ada jawapan. Al-Quran ada jawapan untuk kita mengenal siapakah Dajjal yang gaib sebenar-benarnya,
tetapi tidak akan mampu gaib apabila Al-Quran itu menjadi penyuluh kepada kita. Dajjal berada di dalam kegelapan. Dajjal adalah pembawa gelap. Dajjal adalah suasana gelap. Dan apabila itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, bukankah Al-Quran itu cahaya yang akan menerangi kegelapan? Maka disitulah perkataan tersurat dan tersirat, menerangi kegelapan. Maka kegelapan itulah yang akan dibawa oleh Dajjal. Maka hanya jelas dengan apabila kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Apabila kita melihat kepada Al-Quran dengan khusus, berulang-ulang kali dinyatakan akan mengeluarkan kita daripada kegelapan, akan mengeluarkan kita daripada keadaan yang tidak jelas, iaitu kegelapan gaib. Kerana gelap itu gaib, dan itulah di mana bersembunyinya Dajjal, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagaimana pula dengan kisah-kisah Dajjal ada matanya satu, kisah Dajjal rambutnya kerinting, ya, kisah Dajjal dampak orangnya, kisah Dajjal katanya dengan tulisan-tulisan dengan tanda-tanda tertentu pada dirinya. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, itu saya akan perjelaskan dalam siri-siri yang akan datang. Saya akan perincikan satu persatu kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang dimaksudkan dengan semua yang dinyatakan itu. Kerana hari ini saya akan berikan dengan persoalan-persoalan yang asas terlebih dahulu. Senam-senam sedikitlah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak masuk padang nak pergi menendang bola. Maka hari ini adalah senaman tepi padang, senaman-senaman ringan untuk kita panaskan badan terlebih dahulu. Kerana soal untuk kita bercerita tentang Dajjal perlu persediaan yang rapi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maka hari ini asas dua itu telah saya sampaikan secara ringkas terlebih dahulu. Kerana pada episod-episod yang akan datang saya akan perincikan lebih lagi daripada itu. Jadi hari ini ada dua perkara utama dan 4 sifat yang akan saya jelaskan sebagaimana saya katakan tadi. Maka Dajjal, tuan-tuan dan puan-puan, telah wujud, telah ada daripada awal lagi. Dia telah wujud daripada sifat yang pertama lagi. Maka Dajjal duduk dalam keadaan yang gaib kerana sifatnya gaib. Namun dalam kegaibannya, dia boleh dan mampu kita lihat dengan jelas apabila Al-Quran menjadi penyuluh kepada kita. Tidak mampu lagi Dajjal menyorok di mana-mana tempat sekalipun. Dia tidak akan mampu berada berselindung di sebalik apa batu sekalipun, di sebalik gunung sekalipun. Sangat jelas kelihatan apabila kita menggunakan Al-Quran sebagai penyuluh. Tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal adalah gelaran. Dajjal adalah panggilan. Dajjal adalah sifat yang selama ini disembunyikan. Dah memang tugas dia untuk menyimpangkan manusia. Dan rujuklah di dalam Al-Quran, siapakah musuh yang besar kepada manusia daripada awalnya, tuan-tuan dan puan-puan? Siapakah makhluk yang mengingkari perintah Allah apabila beliau telah diminta sujud kepada Adam alaihissalam? Tuan-tuan dan puan-puan, adakah lagi makhluk yang telah memiliki keilmuan, memiliki kebatilan, kehitaman jiwa berbanding iblis? Ada pula versi baru lebih hebat daripada iblis. Mana datangnya versi itu, tuan-tuan dan puan-puan? Mana datang satu sifat yang lebih besar daripada nukleus kebatilan? Siapa nukleus kebatilan, tuan-tuan dan puan-puan? Daripada awalnya, siapa yang memulakan perjalanan yang mewujudkan kerosakan di atas muka bumi, yang menyebabkan terkeluarnya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa? Siapa yang akan meletakkan manusia, makhluk-makhluk itu dalam keadaan yang sentiasa rugi daripada awalnya lagi? Maka Dajjal
adalah satu watak, satu persoalan diri yang sebenarnya berbalik kepada iblis laknatullah. Dajjal dan iblis laknatullah adalah sosok yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana telah jelas di dalam Al-Quran, telah nyata di dalam Al-Quran, maka Dajjal adalah gelaran kepada iblis laknatullah yang telah pun berusaha daripada awal, daripada kejadian Adam, dan beliau telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku masa sampai waktunya yang hujung, sampai satu waktu untuk aku dapat sesatkan anak-anak cucu Adam. Lalu Allah berikan beliau dengan memberikan restu, memberikan kebenaran, sehingga akhirnya nanti, yakni sampai kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, iblis masih hidup lagi daripada awal sampai hari ini. Bukankah ilmu itu perjalanan? Siapa yang lebih lama hidup daripada iblis? Tiba-tiba datang satu watak, satu sosok yang bersifat baharu, lebih awal, lebih baru daripada iblis, tiba-tiba menjadi makhluk yang lebih jahat, lebih ganas daripada iblis, lebih batil daripada iblis. Sedangkan iblis adalah raja kebatilan. Sedangkan iblis adalah punca kepada kebatilan yang ada kepada sekalian makhluk. Boleh berfikir tak tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana dengan teori-teori selama ni yang dah difahami? Macam mana teori-teori menyatakan Dajjal, mata satu dan sebagainya? Saya akan terangkan itu pada sesi yang akan datang. Cuma untuk perkara yang pertama hari ini, pengenalan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal adalah gelaran kepada iblis di atas muka bumi di akhir zaman. Kerana itu janji beliau, dan itu permintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau telah melakukan begitu banyak muslihat-muslihat, melakukan perkara-perkara yang menyebabkan manusia itu berada di dalam keadaan yang sentiasa rugi, keliru, mewujudkan perbalahan-perbalahan sesama manusia, persengketaan sesama manusia. Kerana ketuanya adalah Dajjal laknatullah, maka itu adalah iblis laknatullah. Sosok yang sama sebagaimana kisah Nabi Adam AS, maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sosok yang samalah Dajjal. Saya dah beritahu awal sebelum saya mulakan tadi, kisah masa bayu ni akan agak berbeza, bukan agak berbeza, dah jauh berbeza daripada apa yang masing-masing akan mula memahaminya. Tak ada paksaan untuk tuan-tuan dan puan-puan nak terima, dan tak ada paksaan untuk menolak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak percaya juga Dajjal adalah sosok yang lain daripada iblis, pilihlah itu. Saya tidak ada gangguan, saya tidak ada menghalang. Tapi berfikirlah, rujuk dalam Al-Quran, kerana dalam Al-Quran tidak ada satu pernyataan pun tentang Dajjal. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menyatakan siapa itu Dajjal dengan pernyataan Dajjal itu secara khusus. Tetapi berulang-ulang kali dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah tidak kurang 11 kali jika tidak silap saya, bercerita tentang Adam dan iblis di dalam Al-Quran. Pertentangan di antara Adam dan iblis, pertentangan antara anak cucu Adam dengan iblis, tidak kurang 11 kali ada penceritaannya. Jika saya salah di situ, khilaf di situ, tolong perbetulkan saya. Tapi apa yang ingin saya perjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal itu tidak wujud pernyataan secara khusus sebagaimana yang dinyatakan berdasarkan kefahaman buat masa ini. Bukan tidak wujud Dajjal itu tuan-tuan dan puan-puan, ya, fahamnya di sini. Wujud Dajjal, tetapi bukan Dajjal sosok yang baru, bukan Dajjal sifat yang baru. Dajjal adalah kebatilan
dan super kebatilan, dan beliau telah ada di akhir zaman, dan beliau telah berada di pertengahan zaman, dan beliau juga berada pada permulaan zaman kepada manusia. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Terperanjat ke? Sebab saya tahu Iblis marah dah ni. Dajjal dah sangat-sangat marah. Habis dah semua perancangan dia, dah mula satu-satu terlondeh, dah mula satu-satu terbongkar. Dajjal pun boleh mendajalkan manusia-manusia yang menyangkakan ada lagi duplicate clone kepada Iblis. Nampaklah macam mana cerdik tak cerdiknya Iblis ini, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah sangat dia nak memesongkan kita. Watak jahat pun dia boleh reka lagi. Watak jahat yang lagi satu untuk clone diri dia pun dia boleh buat. Jadi semua manusia akan fokus kepada Dajjal, lupa pada Iblis. Sebab akhir zaman semua bercerita tentang Dajjal. Tak ada lagi cerita tentang Iblis secara langsung, khusus dia tidak adalah. Maka dengan cara itu Iblis duduklah tempat lain, masing-masing mencari manalah Dajjal ni. Kok rambut kerinting ke? Asal ada nampak je sosok matanya buta sebelah, mulalah kita rasa itulah orangnya mungkin. Dan berbagai-bagai tanggapan-tanggapan yang telah pun diwujudkan oleh Iblis sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, dah berapa juta tahun, dah berapa ribu tahun dah sebenarnya berlaku peristiwa daripada kisah Nabi Adam. Dan bayangkan beliau masih hidup lagi. Siapa? Iblis. Maka dengan adanya situasi sedemikian, dan kerjanya memang kerja nak menyesatkan anak cucu Adam, dia tak boleh fikir ke tuan-tuan dan puan-puan? Dia tak boleh nampak ke macam mana dia nak menyesatkan? Pada satu saat, satu waktu dulu, tentera-tenteranya syaitan-syaitan boleh melihat rahsia-rahsia langit. Dia nak mencuri rahsia-rahsia langit untuk dia bawa ke bawah, ke dunia, untuk dia dapat mencari jalan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dalam Al-Quran ada semua itu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka Dajjal adalah Iblis laknatullah. Iblis yang telah menentang Allah. Jadi bagaimana dengan kisah kita ini, tuan-tuan dan puan-puan? Boleh hadam ke? Jadi versi-versi yang lain tu terpulanglah, macam saya katakan tadi, nak terima, tak nak terima, saya tak boleh buat apa-apa. Maka kembali fokus kita kepada Al-Quran. Buka semula Al-Quran dan berikan kepada saya fakta-fakta bukti ada penyataan Dajjal di dalam Al-Quran. Jika tidak, tuan-tuan dan perempuan temui di dalam Al-Quran jelas Dajjal, maka tuan-tuan dan perempuan kembalikanlah diri kita kepada kebenaran. Kerana musuh yang nyata, sebenar-benar besar musuh kepada kita, yang telah Allah ulang, yang sebesar-besar musuh, sebenar-benar musuh kepada kamu adalah Iblis. Jangan terpedaya dengan mainan Iblis. Jangan terpedaya dengan tipu daya Iblis. Kelicikan beliau untuk meletakkan manusia di dalam keadaan yang serba-serbi keliru. Beliau adalah mastermind diversion, mastermind untuk mengelirukan manusia. Macam main chess ya, tuan-tuan dan puan-puan, keliru. Main chess ni adalah asalnya mengelirukan, bukan pandai pun. Bukan sebab dia pandai, sebab dia tahu macam mana nak kelirukan pandangan. Macam magic, silap mata. Silap, namanya pun silap mata, bukan perkara itu atas kesalahan, kesilapan. Salah dan silap itu berbeza ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kesilapan itu sesuatu yang kita tidak sedar ke atas kapasiti yang kita miliki. Kesalahan itu perkara yang kita tahu tetapi kita lakukan. Maka dalam soal Dajjal, perkara yang dua, yang gaib dengan yang nyata, adalah pada posisi gaib untuk Dajjal, posisi yang nyata kepada Imam Mahdi.
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bertenanglah sedikit, ya. Bertenanglah dengan apa yang saya sampaikan ini, kerana saya sedar berat untuk memperjelaskan, memahamkan, kerana apa yang saya sampaikan ini kelihatannya sesuatu yang sangat jauh daripada apa yang telah tuan-tuan perempuan selama ini fahami. Dah saya beri peringatan awal-awal tadi, saya beritahu kena bersedia, ya, kena bersedia atas perkara-perkara yang tidak akan terjangka oleh tuan-tuan dan perempuan. Kena bersedia untuk mendengar kisah-kisah yang sebenarnya selama ini tersembunyi. Bukan tuan-tuan dan perempuan tak pandai, bukan tuan-tuan dan perempuan tak tahu, atas dasar tak tahu, tetapi sebenarnya tuan-tuan dan perempuan dikelirukan. Yang telah dipesongkan. Iblis licik tuan-tuan dan perempuan. Halus mainan dia. Dia tak akan buat secara jelas-jelas terang-terang. Dia akan tunjukkan kebaikan untuk menarik perhatian. Dia akan melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kita tunduk dengan dia kerana kita melihat dia benar. Tetapi apabila kita lihat dengan mata hati, dengan berpandukan kepada Al-Quran, kelicikan itu akan dapat kita nampak dengan seterang-terangnya dengan Al-Quran. Jadi ada 4 sifat, ya tuan-tuan dan puan-puan, 4 sifat yang ada pada Dajjal. Untuk kita mula mengenal, untuk kita mula memahamkan siapakah Dajjal sebenarnya. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, Dajjal adalah pada dominan hati. Satu hatinya. Maksudnya macam mana? Dajjal akan sentiasa memastikan sifat manusia kembali kepada hati. Dipenuhkan hatinya dengan segala perkara, kerana di situ letaknya nafsu. Pada hati manusia lah terhimpunnya segala perasaan rasa, maka nafsu ada di situ. Sangat sukar untuk ditundukkan nafsu pada peringkat awalnya, tuan-tuan dan puan-puan. Bila nafsu, Allah jadikan, Allah telah memberikan perintah berulang-ulang kali kepada nafsu agar tunduk. Nafsu sangat sukar untuk tunduk kepada perintah Allah. Direjam, diletakkan dalam keadaan berbagai-bagai suasana, akhirnya barulah nafsu tunduk kepada perintah Allah. Maka di situ ada kefahaman kepada iblis, dan iblis duduk dalam suasana yang akan menyebabkan manusia itu berada pada posisi hati. Maka sifat pertama yang akan dibawa oleh iblis ataupun Dajjal adalah sifat hati, di mana segala perkara-perkara yang dinyatakan akan disimpankan ke dalam hati dan jangan dikongsikan kepada yang lain. Dia tidak akan benarkan kita keluar daripada lubuk hati kita. Dia tidak akan benarkan kita keluar daripada apa yang ada di dalam hati kita. Kekal kamu di dalam itu, kerana disitulah kebahagiaan yang hakiki, kata iblis kepada manusia. Dia berbisik kepada telinga tapi sampai kepada hati. Maka hati itu akan dipupuk oleh iblis. Maka tuan-tuan dan perempuan, sebab itulah ada pepatah Melayu dan bahasa Melayu yang sangat dekat dengan persoalan yang berbalik kepada posisi ataupun sifat Dajjal, sifat iblis yang pertama, iaitu hati. Dengan selalu kita dengar, selalu disebut, iaitu apabila kita melakukan sesuatu ataupun kita ingin membuat sesuatu, maka kita akan sentiasa dinasihati dengan berkata, dengan dikatakan dengan penyataan ini, iaitu berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah kamu atas apa yang kamu lakukan. Hati-hati jangan silap, hati-hati bawa kereta, hati-hati buat keputusan. Kenapa disebut hati-hati, tuan-tuan dan puan? 2 kali disebut di situ, hati-hati.
hanya dalam bahasa Melayu yang dapat menjelaskan persoalan posisi ataupun persoalan sifat Dajjal berbanding dengan bahasa-bahasa dunia yang lain. Hanya bahasa Melayu yang membawa nilai berbalik kepada sifat Dajjal, sifat Iblis, iaitu yang saya katakan tadi, hati. Kerana disitulah duduknya Dajjal, duduknya Iblis, maka disampaikan dengan perkataan hati-hati. Bahasa dunia lain tidak ada sebut begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bahasa Inggeris, be careful. Be careful katanya. Tetapi dalam bahasa Melayu, hati-hati digunakan 2 kali. Maka sifat pertama yang ada pada Iblis, pada Dajjal, yang perlu kita kenal adalah ia sentiasa berada melekat kepada hati-hati manusia. Dia akan meletakkan segala rasa-rasa pada hati manusia. Dia akan menghimpunkan segala perasaan-perasaan nafsu-nafsu yang bertentangan, apa juga perkara-perkara yang menyebabkan manusia itu khayal, merasa asyik dan merasa dalam keadaan yang penuh fantasi adalah pada hati-hati mereka. Maka di dalam Al-Quran telah diterangkan, telah disampaikan berulang-ulang kali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah hati manusia, tentang masalah yang ada pada diri manusia. Apabila hati itu tidak kita pelihara, maka binasalah kita. Apabila hati itu tidak kita bersihkan, maka sengsaralah kita. Semua berbalik kepada hati, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa tidak kepada lutut? Kenapa tidak pada tangan, kaki dan sebagainya? Tetapi dia kembalikan satu tempat itu yang mana terhimpun segala rasa nafsu sebagai nukleus kepada perjalanan manusia di atas muka bumi dan perjalanan manusia kehidupan di negeri akhirat, hatinya. Kerana apabila kita bersolat, di hatinya letaknya niat. Nak buat kebaikan, di hatinya juga dia letakkan persoalan niat yang pertama untuk melakukan kebaikan. Allah lihat hatinya macam mana. Ada tak dalam tu Iblis? Ada tak dalam hati dia ada Dajjal? Maka yang dimasukkan, bersihkan hati kita, putihkan hati kita, jernihkan hati kita, sebenarnya berbalik kepada persoalan keluarkanlah sifat Dajjal daripada hati kita, tuan-tuan dan puan-puan. Keluarkanlah karakter-karakter Dajjal daripada diri kita. Keluarkanlah segala perkara yang dibawa oleh Dajjal di dalam hati kita. Maka itulah puncanya kenapa sifat pertama yang ada pada Dajjal adalah sarangnya, rumahnya, perumahnya, hostingnya adalah pada hati manusia. Maka itu sebab kenapa disuruh kita membersihkan hati kita. Dia tidak suruh membersihkan akal, tetapi disuruh gunakan akal untuk memastikan agar hati tidak tergelincir daripada realiti. Apabila kita bersihkan hati kita, sebagaimana saya katakan sebelum ini, jernihkan hati, bersihkan hati kita, putihkan seputih-putihkan hati kita, maka apabila setitik hitam nak melekat ke hati kita, kita nampak, tuan-tuan dan puan-puan, maka disitulah sebabnya kekuatan yang ada pada Dajjal dan tempat yang dia dapat berpaut untuk menjadi beliau kuat akan juga menjadi tempat yang akan menjatuhkan, menggelincirkan Dajjal jika dianya licin, bersih dan dia tidak mampu menyembunyikan diri dia kerana dia hitam. Dajjal sifatnya hitam, warnanya hitam, dirinya hitam.
dia membawa kehitaman, dia membawa kegelapan. Maka apabila hati kita telah bersih, hati kita telah putih bersih, maka apa juga yang cuba disembunyikan oleh Dajjal di dalam hati kita tidak boleh berlaku. Kita nampak, kita cepat-cepat kita keluarkan, oh ada habuk dah, kita keluarkan habuk tersebut. Macam tu tuan tengok, beli ambil kertas putih, nampak ada titik hitam, kenapa ada titik hitam ni, mencacatkan kertas yang putih, kita ganti kertas yang baru. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, persoalan hati adalah persoalan yang menjadi kegemaran kepada Dajjal. Persoalan yang akan sentiasa digunakan oleh Dajjal untuk menjatuhkan anak cucu Adam. Maka sebab itu kita akan sentiasa didatangkan dengan emosi-emosi, akan bertentang di antara satu sama lain, akan menyebabkan manusia berbalah di antara satu sama lain, hanya meletakkan persoalan-persoalan yang dikatakan menyakitkan hati. Sakit hati aku, geram aku rasa, benci aku rasa. Maka di manakah datangnya? Maka sakitnya itu di sini. Sakitnya di sini tuan-tuan dan puan-puan, bukan sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Maka itu yang menyebabkan kita berbalah di antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan-puan, perbalahan manusia sebab apa? Sebab fikiran ke? Sebab hati? Maka sebab nafsu, tamak haloba, rakus, pentingkan diri sendiri, suka cakap bohong, suka bawa fitnah. Mana tempat itu semua duduknya? Di sini. Maka mana datangnya? Maka tepatlah yang saya katakan tadi. Itulah sifat pertama Dajjal, duduknya pada hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jelas yang pertama, ringkas-ringkas dululah ya, sebab banyak lagi kita nak sambung. Maka perkara yang kedua, sifat yang ada pada Dajjal adalah kosong akalnya. Apa maksud kosong akalnya? Dajjal tak guna akal, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Dajjal guna akal, dia tak jadi Dajjal, dia akan jadi Imam Mahdi. Tapi sebab dia menolak akal, maka dia jadilah Dajjal. Adakah maksud dia menolak, dia tak terima akal? Adakah Iblis menolak akal? Iblis tahu peranan akal, tuan-tuan dan puan-puan. Iblis tahu kekuatan akal. Iblis tahu bahawa betapa manusia mempunyai kelebihan yang tak mampu dia takluki. Iblis tahu dia tak akan dapat buat apa-apa dengan segala ilmu yang dia miliki. Apa juga yang dia tahu, ujung rambut sama ujung kaki lah maksud saya, apa yang dia miliki selautan bagaimana besar sekalipun ilmu yang dimiliki oleh Iblis, oleh Dajjal laknatullah, dia tahu dia tak boleh lawan akal. Maka sebab itu akal kosong kepada Iblis bukan bermaksud dia tidak tahu akal itu bagaimana, tetapi dia tahu kelebihan yang ada pada makhluk manusia Adam alaihi salam. Sebagai permulaannya adalah Allah berikan akal. Maka sifat yang kedua, dia menentang akal sehebat-hebatnya. Dia akan memastikan manusia lari jauh daripada apa yang telah Allah berikan kekuatan kepada manusia untuk mengenal siapa Iblis sebenarnya. Manusia akan dapat jelas sejelas-jelasnya apabila mula menggunakan akal. Kerana dengan menggunakan akal, macam saya katakan tadi, Dajjal akan sangat jelas di depan mata kita. Bukan masuk guna akal tanpa ada merujuk kepada apa-apa. Ini saya dah terangkan awal-awal dulu, saya dah jelaskan daripada awal dulu. Nanti ada lagi yang kata Pal Masa Bayu mengajak orang menggunakan akal saja. Kan dah saya jelaskan awal-awal dulu. Apabila saya sentuh akal, berarti akal tu mesti berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah. Ni dah mula nak pesong-pesong ni, saya tak mau nanti ke situ perginya. Apabila saya sebut akal,
wearable. Kalau dalam programming kita panggil wearable. Akal bermakna akal yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Boleh faham Okey. Jadi tak mau lagi nak cerita-cerita macam tu. Akal maknanya tak ada kaitan. Tak, akal dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Maka atas sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, akal tidak ada perasaan. Akal tidak memiliki sifat-sifat keinginan-keinginan. Akal tidak memiliki rasa-rasa nakkan sesuatu. Kerana akal dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memposisikan setiap sesuatu perkara pada tempatnya. Akal akan diberikan peranan untuk meletakkan semua default value. Default value tu maknanya nilai yang tak boleh diubah, setting, fitrah. Meletakkan fitrah atas sesuatu perkara pada tempat yang telah ditetapkan oleh hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Iblis tahu. Iblis garuk kepala sampai botak kepala dia lah. Contohnya macam tu, memikirkan macam mana aku nak mencari jalan mengakal macam tu, supaya manusia jangan kenal aku, jangan dia menggunakan akal. Kerana kalau dia gunakan akal, maka rosak plan aku, rosaklah, habislah aku punya perancangan yang beribu-ribu tahun, rosaklah segala cara-cara yang aku nak lakukan ni. Maka tuan-tuan dan puan-puan, atas sifat yang nombor 2, akal, Dajjal alias Iblis telah melakukan proses merancang segala cara, segala suasana untuk menjadikan akal itu musuh kepada manusia. Hebat tak hebat tu tuan-tuan dan puan? Hebat. Itu yang saya katakan, dia cerdik juga sebenarnya Iblis ni, dengan cara menjadikan manusia bodoh. Sebab orang bodoh makanan orang cerdik. Itu roh polong saya yang cakap lah, yang saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan. Roh polong saya pesan selalu macam tu, macam orang bodoh makanan orang cerdik. Kau jangan jadi bodoh, nanti kau dimakan oleh orang-orang yang cerdik. Yelah polong, walaupun tak faham apa yang dia cakap, ya saja. Itu masa kita tengah kecil kan, dengar sajalah. Tapi hari ni rupanya jelas lah. Barulah bila saya mula mengkaji dahulu daripada awal, oh ini yang dimasukkan oleh polong. Rupanya yang dikatakan makanan tu makanan Iblis, makanan Dajjal di akhir zaman. Maka sifat yang kedua tuan-tuan dan puan-puan adalah sifat yang akan menolak akal daripada peranan utama dia. Dia akan pastikan kosong di sini, satu di sini, sebagaimana saya katakan tadi. Sedangkan saya dah terangkan awal-awal dulu. Sebab tu ikut saya punya channel video-video yang lama-lama, saya dah ceraskan Imam Mahdi satu. Iblis 1-0. Dia satu ni tak ada kat sini, dia kosong kat sini. Jadi bukan bermakna bila saya katakan satu di sini tak guna sini, guna juga hati, sebagaimana dalam apa yang saya jelaskan dalam video Imam Mahdi. Tengok yang tu, ini cerita tentang Dajjal. Maka Dajjal akan pastikan Usman comel, jangan guna akal, nanti kau sesat. Kau nak selamat tak? Kau nak masuk syurga tak? Kau tak mahu tersesat kan? Kau nak hidup bahagia kan? Kau nak selamatkan anak isteri kau kan, Usman comel? Kalau tuan Usman comel nak hidup bahagia, nak masuk syurga, syurga Allah yang indah, yang penuh dengan kenikmatan, maka tuan Usman comel, kau jangan gunakan akal, kerana akal akan menyebabkan engkau jauh daripada nikmat Allah. Sampai macam tu dia akan cakap. Itu dakyah-dakyah yang akan digunakan oleh Dajjal, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan Usman comel, dengar Masa Bayu pesan, jangan dengar cakap Dajjal. Buat masa ni, hari ni dengar cakap Masa Bayu dulu, ya? Nanti dah jumpa Imam Mahdi, buat pengesahan dengan Imam Mahdi, betul tak betul apa yang Masa Bayu sampaikan ni. Tak lepas lagi, tak jumpa-jumpa lagi, buka Al-Quran, betul tak betul apa yang saya sampaikan, Tuan Usman comel. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Perkara nombor 2, sifat nombor 2 ini sangat jelas. Perhatilah di sekeliling tuan-tuan dan puan-puan. Benar atau tidak benar apa yang saya katakan, dunia hari ini adalah dunia yang penuh dengan adu domba, dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang batil, fitnah, hasad, hukum-menghukum, bunuh-membunuh, mencuri, rasuah, dan macam perkara biasa. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana tidak mahu menggunakan akal. Dia mengikut hawa nafsu, mengikut nafsu yang ada pada hatinya sahaja. Maka bersoraklah iblis, bertepuk soraklah Dajjal, kerana beliau merasa gembira, bahagia, kerana pada hari ini dia dapat lihat rencana dia, usaha dia untuk menjatuhkan anak cucu Adam sebagaimana permintaan dan janji dia kepada Allah. Dia nampak dah berjaya. Dia dah nampak, aku dah berjaya. Kerana hari ini manusia tidak lagi mahu menggunakan akal dalam majoriti yang ada. Dalam semua sistem kebanyakannya, khususnya di dalam situasi yang dilihat majoriti adalah mereka-mereka yang tidak mahu lagi menggunakan akal. Apa fakta buktinya? Dunia dengan begitu banyak masalah, dunia dengan begitu masalah peperangan dan berbagai, maka itu bukti tidak menggunakan akal. Maka gembiralah Dajjal hari ini, gembiralah iblis hari ini. Tapi bila masa Bayu bercakap cerita ini, membuka rahsia dia tentang apa yang beliau lakukan selama ini, dia akan katakan, cilakalah si Masa Bayu ni, celaka sungguh Masa Bayu ni, dibukanya rahsia aku. Kalau orang Melaka sebut lahabau betul Masa Bayu ni. Ada dia buka, aku punyalah penat beribu-ribu tahun aku membuat kerja. Datang pula si Masa Bayu ni bercakap, memanglah habau sungguh engkau Masa Bayu. Itulah contoh-contoh lah, saya bagi contoh-contoh ya tuan-tuan dan puan. Jadi dia nak kata habau ke, dia kata celaka ke, dah memang tu sifat dia tuan-tuan dan puan. Jangan pula kita ikut cakap dia. Dia cakap celaka, kita pun cakap celaka. Dia kata habau, kita pun sebut habau. Kerana itu bahasa dia, jangan kita pakai. Jadi orang Melaka minta maaf bahasa tu saya pinjam sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan, jelas ya perkara yang kedua, iaitu kosong di akalnya. Pada perkara yang kedua, sifat yang kedua, dia akan memastikan manusia keluar daripada persoalan akal. Jadi apakah yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan? Perkara yang ketiga, sifatnya adalah sentiasa mendorong manusia kepada dunia fantasi. Dia akan membawa manusia itu dalam dunia yang penuh dengan khayalan, dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang akan melekakan manusia. Dia tak peduli apa sekalipun, apa yang dirasakan boleh melekakan, menghayalkan manusia, maka dia akan lakukan. Maksudnya macam mana? Apakah maksud menghayalkan? Kita fikir hayal tu mungkin kita main game, kita hayal. Itu mungkin umum sangat tuan-tuan dan puan-puan. Ni perkara yang lebih halus daripada situ. Contohnya macam mana? Hablum minan nas. Dengan menghayalkan terus dan lupa kepada hablum minan nas, dia suruh tumpukan kepada hablum minallah. Itu juga adalah cara yang dilakukan oleh Dajjal laknatullah. Maksudnya dia hilangkan keseimbangan. Dia hayalkan dengan rasa indah mengabdikan diri kepada Allah. Benar, tak salah, memang kita kena abdikan setulus-tulusnya kepada Allah. Tetapi dia membawa rasa itu sehingga lupa tanggungjawab kepada dunia. Dia telah menyebabkan manusia-manusia itu lupa kepada hablum minan nas. Bukankah itu perjanjian yang disampaikan oleh Allah kepada kita tuan-tuan dan puan-puan? Memakmurkan muka bumi.
Dihayalkan kita dengan perkara-perkara yang memang wujud. Saya bukan cerita benda hayal-hayal yang isap dadah ke, hayal-hayal itu dah terlalu umum untuk dipahami. Kita mula jauhkan sikit, dalamkan sikit cara kita melihat metafornya tu, cara kita melihat empirical prosesnya. Dia menghayalkan kita dengan perkara yang benar, melebihkan terus, dan kita hilang keseimbangan. Lalu kita duduklah dalam satu majlis ilmu sehingga kita lupa tanggungjawab kita di dalam rumah tangga, sehingga kita lupa tanggungjawab kita di dunia yang telah Allah amanahkan kepada kita. Sampai macam tu sekali dia buat, tuan-tuan dan puan. Maka apa maksudnya sini? Bawa kita dalam dunia yang penuh hayalan. Dia nak beritahu benda yang tidak benar, orang dah tahu. Oh, ini buat ni hiburan. Salah satu contoh, yang suka hiburan, dia buatlah hiburan. Itu dah umum. Tetapi yang itu dia dah tak kacau, sebab tentera-tentera dia dah boleh jalankan kerja tu. Wujudlah wayang TV dan sebagainya, itu kerja-kerja tentera-tentera dia. Tapi peranan dia nak hancurkan semua sekali, sehingga perkara yang hak juga dijadikan sebagai satu perkara yang tidak seimbang di dalam kehidupan manusia. Hayal, asyik masuk. Aku nak cari Allah, aku nak cari Allah, aku nak duduk dengan Allah, aku nak berurusan dengan Allah. Maka itu juga dijadikan oleh Dajjal, dihayalkan oleh Dajjal melebihi daripada tanggungjawab yang sepatutnya dia fikirkan juga dalam masa yang sama. Hablum minan nas, fardu kifayah akan dihilangkan daripada realiti. Allah tak berkendakkan apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan. Allah tak perlukan kita yang maha memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sahih, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang menerima dan melaksanakan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wajib, tidak boleh diubah-ubah. Tapi jangan lupa, tanggungjawab fardu kifayah tetap kita kena laksanakan. Maka kita dibawa dengan hayalan-hayalan, mana sifat yang ketiga yang ada pada iblis, pada Dajjal laknatullah, adalah membawa dunia hayalan kepada manusia. Maka daripada situ wujudlah mistik-mistik, kisah-kisah yang super-super yang tidak terjangkau dengan realiti hablum minan nas. Maka wujudlah kisah-kisah yang super-super mistik. Maka itulah wujudnya kisah-kisah Imam Mahdi dan kisah-kisah Dajjal yang luar daripada realiti. Kerana itu semua adalah perkara yang ketiga dalam topik kita pada hari ini, pengenalan tentang Dajjal. Beliau telah menyebabkan dunia ini penuh dengan cerita-cerita yang hayalan-hayalan, cerita-cerita yang kembali kepada suatu situasi yang dinamakan infinity. Wujudnya di dalam sistem pendidikan ilmiah, wujudnya teori infinity diguna pakai kepada manusia, sedangkan manusia tidak boleh menggunakan teori infinity, tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan adalah profesional dalam bidang teknikal, dalam bidang fizik, dalam bidang matematik, ya, bukankah kita menggunakan salah satu daripada mediumnya adalah medium menggunakan infinity theory? Di dalam medium kita menggunakan wadah untuk kita membuat kajian-kajian, kita menggunakan probability theory. Kerana dua-dua ini juga adalah satu daripada wadah yang dibangunkan, digunakan oleh Dajjal laknatullah untuk menyesatkan umat manusia. Kenapa saya katakan begitu? Kerana infinity theory tidak boleh digunakan kepada makhluk. Infinity theory adalah teori yang tidak ada hadnya, tidak ada sempadannya, tidak ada awal dan akhirnya. Maha suci Allah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan pada sifat makhluk. Kerana apabila kita kembalikan kepada makhluk, maka setiap makhluk, setiap kejadian ada awal dan akhirnya. Alam juga ada awal dan akhirnya. Isi alam di dalamnya, makhluk-makhluk dan segala perkara di dalam ruang alam semesta ada awal dan akhirnya. Namun begitu, Allah tidak ada awal dan akhirnya. Sebab itu saya katakan tadi, infinity theory juga telah menyesatkan manusia dan keluar daripada realiti, masuk dunia fantasi. Dan daripada situ sebenarnya kita telah mengambil
mengambil sesuatu yang bukan hak, iaitu perkara yang mustahil untuk kita laksanakan dalam hidup, tetapi hari ini telah digunakan sebagai teori-teori, sebagai fundamental kepada kajian-kajian ilmiah, kajian akademik oleh ilmuwan dunia hari ini. Siapa punya kerja tu? Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan, kerja berbalik kepada dunia fantasi, kerja Dajjal, laknatullah. Sifat yang ketiga yang saya nyatakan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan masuk kepada dunia yang penuh dengan khayalan, kerana itu perkara yang ketiga. Banyak lagi saya nak cerita sebenarnya ni, banyak lagi, tapi tak cukup masa, dah dekat sejam dah ni. Ini baru permulaan. Maka perkara yang keempat, apakah perkara yang keempat? Perkara yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, apabila duduk dalam dunia khayalan, maka dia akan pastikan sifat dia adalah sentiasa menolak perkara-perkara yang realiti, perkara-perkara yang praktikal, perkara-perkara yang mempunyai hitungan-hitungan yang jelas, perkara-perkara yang dapat dikupas dengan jelas, dengan saintifik, dengan perkara-perkara yang nyata. Itu adalah sifat yang ditentang oleh Dajjal laknatullah. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dia akan membawa manusia duduk di dalam dunia yang penuh dengan suasana berbalik kepada hati yang saya jelaskan tadi, masuk dengan dunia yang penuh fantasi. Tetapi apabila manusia itu mula mencari jalan mengenal Allah dengan secara saintifik, dengan secara jelas melalui kalam Allah Subhanahu Wa Taala daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tentang. Dia akan pastikan, jangan kau pandai-pandai, sains itu tidak akan ada kena-mengena dengan mengenal Allah. Sains itu ada hadnya. Sains itu tidak akan ada tempat untuk mengenal Allah. Memanglah segala-galanya ada had, tetapi sains bukanlah sesuatu yang sepatutnya ditentang oleh kita, kerana sains adalah sunnatullah. Saya dah terangkan dah ni awal-awal yang sebelum-sebelum ni. Mana yang baru tengok, saya dah jelaskan apa itu sains. Tengok saya punya video yang sebelum-sebelum ini. Tetapi iblis alias Dajjal laknatullah telah pun menyebabkan manusia jauh daripada praktikal. Itu yang saya katakan ada hubungan dengan akal. Dia tidak mahu lagi berfikir secara rational thinking, rational thought. Tidak lagi dibenarkan oleh Dajjal laknatullah berlaku di dalam masyarakat, di dalam kehidupan manusia. Kerana apabila manusia mula berfikir secara rasional, apabila manusia berfikir secara jelas, mencari, apabila datang sesuatu perkara, apabila masuk kepada persoalan praktikal, maka manusia perlu mendapatkan fakta-fakta yang nyata sebelum membuat keputusan. Oh, dia ni sampaikan berita, contohnya Ali, kau tahu tak Ali, tadi ada sesuatu berlaku, dia ni buat begini, sampai jadi macam ni lah Ali, teruk betul apa Ali tu buat. Jadi yang mendengar tu akan bertanya dengan yang menyampaikan, mana kau dapat berita ni? Aku dapat berita daripada contoh daripada Osman Comel dapat daripada mana? Aku pun tak tahu. Jadi konsep macam tu sangat tidak disukai oleh Dajjal laknatullah. Kenapa? Mereka akan mula bertanya satu persatu, kerana mereka mula menjadi orang yang praktikal. Dan apabila kita mula bertanya dan kita meminta setiap sesuatu itu bawakan faktanya, bawakan buktinya, maka di situ sifat itu akan bertentang dengan sifat Dajjal yang keempat, iaitu reality. Dia tidak suka kepada reality kerana dia gaib. Dia tak suka benda-benda yang reality. Dia tak suka benda-benda yang akan menyebabkan perancangan dia akan musnah, perancangan dia akan gagal, perancangan dia akan menyebabkan apa yang diusahakan beribu-ribu tahun sampai derajat dia jatuh. Yang dikatakan bagi diri dia, bukan diri kita, diri dia, sia-sia je aku buat ni semua, sia-sia aku menentang Allah. Manusia masih lagi nak ikut kebenaran. Dia tak suka yang itu. Kenapa? Dengan berbalik kepada realiti, paksinya, maka terlondehlah segala kebatilan. Jadi masa tak cukup tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf ya, walaupun dah semakin jelas, banyak lagi yang boleh kita kongsikan, tetapi untuk hari ini saya rasa di situ dululah ya. InsyaAllah esok ada masa saya akan sambung lagi, kerana hari ini adalah bahagian yang pertama, pengenalan sebenarnya siapa Dajjal, untuk episod yang pertama. Jadi untuk itu saya nak rumuskan sedikit, rumuskan kepada tuan-tuan dan puan-puan atas 4
sifat yang ada pada Dajjal, dua atas faktor pertama yang diposisikan pada Dajjal, iaitu Dajjal pada faktor posisinya adalah gaib, dan dia sebenarnya adalah manusia yang tidak suka, bukan manusia ya, dia adalah makhluk yang tidak suka kepada proses yang nyata. Jadi dia tidak mahu duduk dalam kenyataan, dia duduk di dalam keadaan yang kegaiban. Maka itu atas dua perkara yang telah saya jelaskan. Yang keempat, yang seterusnya adalah sifatnya yang ada 4, iaitu persoalan-persoalan yang berbalik tentang apa yang telah saya jelaskan daripada tadi. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya Masa Bayu sekali lagi memohon dan meminta tuan-tuan dan puan-puan berlapang dada apabila saya menyampaikan apa yang ada di dalam kisah-kisah yang berkait tentang Dajjal. Dan sekali lagi, bukan nak menentang siapa-siapa, bukan nak menyalahkan siapa-siapa, kita nak melondehkan kisah sebenar, kita nak membuka pakaian-pakaian kebesaran-kebesaran Dajjal yang telah menyebabkan kita khayal, menyebabkan kita tidak dapat melihat realiti sebenarnya Dajjal, ya, sebenarnya sifat Dajjal, sebenarnya realiti Dajjal itu dikhawatiri, ya tuan-tuan dan puan-puan, dikhawatiri kita telah pun memakai pakaiannya. Untuk itu saya Masa Bayu akan menyambung lagi insya-Allah pada esok hari. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan subscribe ya channel ni, dan sama-sama kita mulakanlah perbahasan-perbahasan di channel Telegram. Ya, yang belum lagi bergabung di channel Telegram boleh ikut dia, di bawah ni ada link dia. Jadi untuk itu saya Masa Bayu ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih sekali lagi. InsyaAllah mudah-mudahan segala yang saya sampaikan akan mendapatkan kita suatu lagi jawapan yang jelas di realiti, kerana yang baik-baik itu datang daripada Allah. Maka jika ada segala-gala kekurangan, kekhilafan daripada saya, itu adalah kelemahan saya sebagai makhluk. Assalamualaikum, salam sejahtera.